Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okay. So, untuk kali ini kita teruskan pengajian kita Sains KSSM tingkatan 5 dengan subtopik 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Tu pakar kata. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Oleh sebab itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Makanan yang diproses tahan lebih lama, lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Tu dah. Okey, memasak. Okey. Kaedah pemprosesan makanan dengan cara panaskan bahan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. So semua ni kaedah untuk memasak. Contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah memasak ialah banyaklah kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan kuih muih. Tu contohlah, banyak lagi nak senarai. Okey. Penapaian. Kaedah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Contoh penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Karbon dioksida, tambah glukosa menghasilkan etanol dan yeast. Okey. So ni untuk proses penapaian buat roti. Okey. Contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian: kicap, kimchi, tempe, yogurt, tapai. Ni contoh. Contoh-contoh makanan melalui penapaian. Seterusnya, pendehidratan ataupun pengeringan. Hydrate. Okey, kaedah air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan menjemur di bawah cahaya matahari ataupun mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkan di dalam ketuhar. Okey. Contoh produk makanan yang diproses melalui pendehidratan atau pengeringan: udang kering, sotong kering, semua kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan susu tepung. Seterusnya, pempastiuran. Kaedah cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen dan kemudiannya disejukkan dengan cepat. Okey. So yang ni untuk susu ataupun jus buah-buahan. So kaedah dia macam mana pemprosesan dia? Pempastiuran. Contoh, susu segar dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau 72 darjah Celsius selama 15 saat. Dan kemudian disejukkan serta merta. Contoh produk makanan yang diproses melalui pempastiuran: susu, produk tenusu dan jus buah-buahan. Okey, so tolong ingat. Ini cikgu nak highlight. 63 darjah Celsius 30 minit, 72 darjah Celsius 15 saat. Pengetinan. So lah ni musim COVID ni, so banyak stok kat dapur ni tin. Pengetinan. Kaedah makanan disimpan di dalam tin yang disteril dan dipanaskan pada suhu yang tinggi melebihi 115 darjah Celsius
di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. So tinggi 115. Udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disterikan itu dikeluarkan sebelum dipekterikan. Tin ini kemudiannya dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepatnya. Dia bagi panas-panas tu dengan cepatnya dia bagi sejuk. Contoh produk makanan, daging, sup, kacang. Ni dalam tin. Ikan, buah-buahan, sos dan susu di dalam tin. Penyejuk bekuan. Kaedah makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Contoh daging disejuk beku pada suhu negatif 18 hingga negatif 24 darjah Celsius pada suhu yang kurang daripada negatif 18. Okay. Tindakan enzim terhenti. Ni sebab apa sejuk sangat mikroorganisma ni. Apa dia jadi terencap. Pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terencap. Contoh produk makanan yang diproses melalui penyejuk bekuan, makanan laut, daging, ayam dan ikan. So baru dia tahan lama. Penyinaran. Kaedah makanan didedahkan pada sinaran mengayon seperti sinar gamma, UV dan sinar X untuk membunuh mikroorganisma seperti Salmonella sp dan Campylobacter sp spesies dalam daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. So itu sinaran gamma, UV dan sinar X. Salmonella ataupun Campylobacter. Sinaran mengayun ini juga dapat memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan, sayur-sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Contoh penyinaran makan apa? Sayur-sayuran, biji rim dan buah-buahan. Pembungkusan vacuum. Kaedah udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. So, kita sedut dulu udara dalam plastik tu. Baru kita seal. Ketiadaan udara dalam bungkusan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Contoh produk, kacang, beras, durian dan sayur-sayuran. Seterusnya, bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan impaknya terhadap kesihatan. So, kita pergi sikit lagi. Bahan kimia pengawet. Fungsi pengawet ni untuk apa? Mencegah pertumbuhan pembiakan mikroorganisma, mengurangkan kerosakan makanan, menjadikan makanan tahan lebih lama. Contohnya ni, garam, gula, cuka. Yang ni yang biasa kita awet. Natrium nitrat dan natrium nitrat, asid benzoid, asid borik, sulfur dioksida. So semua ni adalah contoh bahan kimia semula jadi ataupun buatan. So ingat, yang ni yang biasa kita ingat. Garam, gula, cuka. Garam, gula, cuka. So contoh makanan. Garam, yang kita menggunakan garam, makanan laut, sayur-sayuran. So kalau gula, buah-buahan. Cuka, makanan yang dijeruk. Natrium nitrat, daging, sosis. Asid benzoid, jus buah-buahan, sos tomato. Asid borik, mi, berbola ikan. Dan sulfur dioksida, kordia, buah-buahan. So semua tu adalah bahan pengawet. Bahan kimia. Seterusnya, pewarna. Apa fungsi pewarna? Menambah warna dalam makanan, menjadikan makanan kelihatan lebih cantik, lebih menarik. Orang rasa, wah, warna merah, warna biru seronoknya makan. Rasa nak makan. Daun pandan. Contoh, daun pandan, kunyit, susu, karamel, santan. Semula jadi. So contoh makanan apa dah? Kuih muih,
minuman, gula-gula, nasi kunyit, aiskrim. Okey. Seterusnya tatrazina. Contoh makanan minuman ringan, gula-gula. Sunset yellow, kordia oren, karmoisin, kordia merah. So semua tu adalah pewarna. So ingatlah daun pandan, ingat tatrazina, ingatlah sunset yellow. Ingat 2 ataupun 3 okey dah. Yang seterusnya, peluntur. Melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Karbon diaktifkan. Contoh makanan minyak sawit, gula, tebu. Okey, gula tebu. Yang kedua, benzoil peroksida. Contoh makanan gula, beras putih, tepung, bihun. So kalau tak ada yang ni, memang nak makan tepung tu tak nampak warna putih. Okey. Seterusnya, perisa. Meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi. Menambah rasa sebelum jadi makanan. Gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Contoh makanan kuih, kek, aiskrim. So yang famous ni yang ni. MSG. Monosodium glutamat. Mi segera, kicap soya, kerepek, kentang. So bahaya. So jangan terlampau kerap makan mi segera sebab kandungan MSG. Okey. Seterusnya, penstabil mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Contoh, membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Kanji, semula jadi, gelatin, agar-agar, gam akasia. Makanan dia kanji ni. Okey, contoh bahan makanan, sos cili, dalam sos tomato, jelly, aiskrim, sup segera, jelly, semua ada ni. Bukan jelly ya, jelly. Seterusnya, pemanis. Menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Apa dia contoh bahan kimia? Okey, gula Melaka, madu. Okey, semula jadi. Contoh makanan, kuih muih, kek, minuman. Contoh bahan kimia, okey, aspartam. Dalam kordia minuman ataupun jam. Sorbitol, makanan untuk pesakit diabetes mellitus kencing manis. Seterusnya, antioksidan. Memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak, mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar menjadi peram. So bayangkan contoh buah apple. Okay, kita makan gigit. Lepas tu tak habis, kita letak atas meja. Okey, selang 5 ke 10 minit, kita patah balik mai, apa yang jadi terhadap yang kita gigit tadi. Mesti dia bertukar menjadi warna peram. Okey, so kita boleh katakan buah tadi dah mengalami apa dah? Pengoksidaan. So contoh bahan kimia, asid ascorbic. Contoh makanan, minyak masak, tocopherol, vitamin E, margarin biskut, hidroksyanisol terbutir, pil vitamin. So semua tu adalah antioksidan. Seterusnya, pengimulsi. Mengimulsikan bahan yang tak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan, membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Okey, contoh bahan kimia lecithin daripada kuning telur tu atau kacang soya. Okey, contoh bahan makanan aiskrim, coklat. Masa buat aiskrim dengan coklat tu, ni ada ni, lecithin. Pektin, mayonis puding, asid lemak, monogliserida, magnesium, stearat. Contoh bahan makanan yogurt dan keju. So tolong ingat, pektin, lecithin, okey, monogliserida. Okey, so kita dah tahu apa dia semua tu. Kita tengok pula kesan, impak terhadap kesihatan. So kalau makan lebih MSG, apa yang jadi? Warna lebih macam mana? Okey, kita tengok. Yang pertama, kalau lebih gula, garam, cuka tadi tu. Okay. So takut, minta jauh lah, kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergi, ruam, kegatalan kulit,
kecacatan fetus, baby, merosakkan hati dan ginjal. So tak mau semua ni. Pewarna pula, kesan dia kanser. Semua ada kanser. Semua ada kanser. Kemandulan, keracunan makanan, merosakkan hati dan ginjal. Peluntur sama juga kanser, keracunan makanan. Perisa kanser lagi, tekanan darah tinggi, sakit jantung, pencatan otak pada kanak-kanak, merosakkan hati dan ginjal. So kalau ada yang ada anak kat rumah, okey, ada adik-beradik yang suka makan Maggi, stop. Bukan tak boleh. Jangan terlampau hari-hari makan Maggi. Sebab apa? Takut kerencatan otak pada kanak-kanak. Ni tak mau yang ni. Perah manis, kanser, diabetes mellitus, kencing manis, alergi ruam, kegatalan kulit, obesiti, nampak kegemukan berpunca daripada makan manis. Merosakkan hati dan ginjal. Antioksidan, merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruam dan kegatalan kulit. So semua ni adalah impak terhadap kesihatan. Yang lain semua ada ni. Kanser, antioksidan lah. Bukan, tak ada kanser. Okay. Wallahualam. Okay, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam tajuk seterusnya dengan 2.6 makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Wallahualam. Assalamualaikum.